topik lah kan yang kita belajar. Okey. Yang mana yang tak datang untuk yang minggu lepas, Ustazah ulang balik. Topik yang telah kita belajar, yang pertama adalah maklumat tersurat dan tersirat. Okey, maklumat tersurat dan tersirat. Sekejap ya. Maklumat dan lagi, siapa boleh bagi tahu lagi? Maklumat apa? Okay, kita ada juga belajar tentang memberi respon lah. Maksudnya dia ada 3, maklumat tersurat, maklumat tersirat dan memberi respon. Okey. Yang seterusnya yang berkaitan dengan menulis dan membina pendapat berdasarkan bahan multimedia lah. Apa yang dimaksudkan dengan bahan multimedia adalah bahan yang berbentuk yang ni. Okey. Bahan yang diberikan teks dan ayat. Yang ni bahan berbentuk multimedia. Okay, jelas tak yang Ustazah tunjukkan ni? Ke tak berapa jelas? Tak ada Ustazah. Tak ada? Kamera Ustazah. Nampak tak? Tak buka kamera. Ustazah buka. Ke sebab lain-lain tak berapa lagi pun. Nampak ke tak ni? Tengok yang Ustazah ada buka kamera. Nampak yang mana? Ada 2. Nampak dua-dua. Sebab tu Ustazah buka kamera yang dekat handphone. Sebab kamera dekat sini dia tak berapa nampak. Okay, nampak tak yang dekat handphone Ustazah? Tengok yang pinkan yang Sarah Razali. Tutup balik. Internet tak berapa kuat tu. Okay, tak apa. Untuk yang tu, Ustazah bagi tahu penerangan saja. Sesiapa yang ada buku, untuk yang topik untuk hari ni, muka surat. Ada yang tak dapat buku lagi? Tak apa. Yang dah ada buku, muka surat 10. Munsif tak dapat. Ya Munsif, kalau nak jawab. Nanti tak nampak. Tak nampak? Kamera Ustazah tak nampak? Tadi dah okey dah. Tiba-tiba kameranya tutup balik. Tu maksudnya internet tak berapa laju. Sekarang nampak dah? Nampak dah kan? Okey. Sesiapa yang ada buku teks, tak nampak? Awak punya internet tak berapa laju. Okey, sesiapa yang ada buku teks yang ni, yang Ustazah tunjukkan ni, buku teks ni, awak buka muka surat 10. Okey, muka surat 10. Sesiapa yang tak ada, Ustazah akan, tu. Dennis Reza ada. Okey, bagus. Dennis Reza ada. Yang tak ada tak apa, Ustazah akan tunjukkan slide sebenarnya. Ustazah nak bentangkan slide. Kejap Ustazah share screen. Nampak tak? Slide Ustazah. Okay. Sebab untuk topik yang kita akan belajar untuk hari ini adalah berkenaan dengan syair Seri Mahsuri. Okay, sebelum tu Ustazah nak tanya, siapa yang pernah dengar syair dan tahu apa itu syair?
Okay, Ustazah dah buka. Jelas tak Ustazah punya slide? Bismillah. Okay, ini adalah syair Seri Mahsuri. Saya besarkan sikit slide supaya awak lebih nampak. Sekejap ya. Okay, nampak kan slide Ustazah? Nampak tak? Okay. Topik yang kita akan belajar macam Ustazah beritahu tadi, syair Seri Mahsuri. Okay, sesiapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 10, Seni Bahasa. Okay. Sebelum tu, yang ni adalah topik minggu lepas. Kita akan ulang kaji balik topik minggu lepas sebagaimana yang Ustazah terangkan tadi. Minggu lepas iaitu minggu ketiga kita telah belajar tentang maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Apa yang dimaksudkan dengan maklumat tersurat? Maklumat tersurat itu bermaksud maklumat yang berada dalam teks yang diberikan. Apa yang dimaksud dengan maklumat tersirat adalah maklumat yang perlu awak jana sendiri berdasarkan maklumat yang awak peroleh daripada maklumat tersurat. Okey. Topik yang kedua yang kita belajar minggu lepas, maklumat tersirat dan memberikan respon. Okey, daripada maklumat tersirat itu, awak perlu memberikan respon terhadap maklumat tersirat. Okey, sesiapa yang tak masuk minggu lepas untuk kelas Ustazah, awak boleh pergi ke Google Classroom dan ambil nota daripada Ustazah yang berkenaan dengan topik minggu lepas. Boleh semua? Sesiapa yang tak masuk. Okey, yang seterusnya adalah membina nama menulis ayat. Membina dan menulis ayat. Iaitu adalah 3 topik yang telah kita bentangkanlah untuk yang minggu lepas. Jadi untuk minggu ni kita akan masuk tajuk baru iaitu syair Seri Mahsuri. Okey, Ustazah nak tanya, awak pernah dengar cerita dongeng Seri Mahsuri? Cerita dongeng Seri Mahsuri. Siapa tahu Seri Mahsuri itu apa? Tak pernah kan? Okey, sebenarnya Seri Mahsuri ini dia terkenal, kisah dongengnya terkenal di Pulau Langkawi. Sebab dekat situlah makam Seri Mahsuri. Okay, makam tu maksudnya kubur. Seri Mahsuri ni sebenarnya seorang puteri raja. Lepas tu dia bukan puteri raja, dia dayang. Lepas tu dia telah dikebumikan di orang kata dia telah dikebumikan di Langkawi. Jadi makam tu maksudnya kubur. Jadi makam dia terletak di Pulau Langkawi. Awak nak lagi detail berkenaan dengan cerita Seri Mahsuri nanti, awak boleh Google lah atau search latar belakang Seri Mahsuri atau sejarah Seri Mahsuri. Sebab cerita dia agak menarik untuk awak tahulah, sebab yang ni berkaitan dengan sejarah. Selalunya sejarah-sejarah ni awak akan belajar masa tingkatan nanti. Bila awak dah naik tingkatan 1, 2, 3, baru awak akan belajar sejarah. Tapi untuk masa sekarang yang perlu awak tahu adalah berkaitan dengan syair Seri Mahsuri. Okey. Tadi berkenaan dengan Seri Mahsuri. Sekarang ni Ustazah nak tanya, awak pernah dengar syair atau pernah awak terdengar syair masa awak kecil dahulu ke? Pernah? Ada tak? Tak pernah. Tak pernah. Yang lain ada? Dengar tak?
Yang lain tak pernah kan? Okay, tak apa. Sekarang ni Ustazah akan terangkan dan kita akan tonton bersama-sama apa itu syair. Okay, untuk yang slide seterusnya. Okay, sebelum tu Ustazah akan bagi tahulah objektif PDPC kita pada hari ini adalah melafazkan syair dengan irama yang sesuai serta menyatakan idea keseluruhan syair. Maksudnya nanti 4.2.1 ini awak akan belajar macam mana hendak mendendangkan syair, iaitu melagukan syair dengan irama yang sesuai dan menyatakan idea keseluruhan syair itu. Maksudnya dekat syair itu apa yang penyaja atau pensyair hendak sampaikan yang sebetulnya. Okay, boleh? Boleh semua. Yang ini adalah objektif PDPC kita pada hari inilah. Okay, seterusnya Ustazah akan menceritakan tentang latar belakang atau sejarah syair itu sendiri. Okay, syair ini merupakan sejenis puisi yang berirama yang berasal dari negara Arab yang ya? Tersekat ke suara Ustazah? Okay, kalau tak ada apa-apa, Ustazah teruskan. Syair merupakan sejenis puisi yang berirama, berasal dari negara Arab dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Okay, sebenarnya sini M tertinggal. Nanti Ustazah betulkan. Bersama-sama dengan Islam. Jadi, dia punya syair ni sejenis puisi yang berirama. Maksud dia syair yang dilagukan. Okey. Dan dia berasal daripada tanah Arab. Nusantara ni maksudnya tanah Melayu. Nusantara ini merujuk kepada tanah Melayu, itu Malaysia kita sendirilah. Okey. Seterusnya. Okey, apakah ciri-ciri syair? Okay, ini adalah ciri-ciri syair yang terdapat dalam syair lah untuk awak kenal. Apa itu syair? Syair ini terdiri daripada 4 baris serangkap dan bersajak A, 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 A. Apa yang dimaksudkan dengan huruf A dan A ni akan Ustazah tunjukkanlah. Maksudnya 4 baris serangkap dan bersajak A. Maksudnya setiap huruf satu rangkap perlulah sama dengan huruf rangkap yang lain. Contohnya rangkap pertama diakhiri dengan huruf A, rangkap kedua mestilah diakhiri dengan huruf A juga. Rangkap ketiga dan keempat pun sama. Dia perlu sama rangkapnya. Okey, seterusnya. Setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu. Sebuah syair biasanya menceritakan suatu kisah dan suku kata dalam setiap baris adalah sama, iaitu 4 perkataan dan 8 hingga 12 suku kata dalam satu baris. Sebuah syair biasanya dia menceritakan tentang sesebuah kisah yang dalam setiap baris tu ada 4 perkataan, dan 8 hingga 12 suku kata dalam satu baris. Yang ini adalah antara ciri-ciri syair yang perlu awak tahulah nanti, sebab awak kena ni tugasan awak lah. Yang pertama adalah tonton video yang diberikan. Kedua, perhatikan bait-bait syair yang dilagukan. Ketiga, kena pasti idea keseluruhan syair. Dan yang keempat ni nanti selepas kelas Ustazah nak awak rakam video syair awak sendiri. Okay, maksudnya dekat sini kan ada dia punya syair kan. Ni kan, dekat buku ni ada syair kan. Maksudnya Ustazah nak awak baca syair ni dengan lagu.
Buku teks ke buku Buku teks ni, buku teks. Yang Ustazah tunjuk ni. Okay, buku teks ni. Ustazah nak awak dendankan syair yang terdapat dalam buku teks yang bertajuk Syair Seri Mahsuri. Awak rakam dan awak submit atau hantarkan dalam Google Classroom. Okay, kalau awak rasa dalam Google Classroom tu tak dapat attach awak punya video, awak boleh hantar kepada Ustazah secara WhatsApp atau Telegram. Boleh semua? Okay, sekarang ni kita akan selesaikan tugasan pertama awak dulu, iaitu tonton video yang akan Ustazah tunjukkan ini. Ini adalah teks yang awak perlu baca lah. Yang ni tugasan yang keempat tadi. Awak perlu baca Seri Mahsuri ini, dendangan Seri Mahsuri ini dengan lagu yang sebetulnya. Untuk awak dendangkan tu, Ustazah akan tunjukkan dulu videonya. Sekejap tak berapa lancar dia punya. Sekejap, Ustazah try mainkan sekali lagi. Tak dapat juga. Sekejap Ustazah pergi dekat Google pula. Ustazah pergi dekat YouTube. Izinkan Ustazah pergi YouTube kejap. Nanti Ustazah bentangkan lagi. Sekejap ya. Internet tak berapa laju tu yang jadi buffering tu. Tak apa, awak boleh buka awak punya Google Classroom dan awak ambil bahan tu dekat Google Classroom. Tapi sebelum tu Ustazah akan tunjuk dekat YouTube lah. Syair Seri Mahsuri. Atau sesiapa yang ada buku tadi, sebenarnya awak boleh ni scan QR code dia ni. Awak scan QR code, awak dah akan dapat video dia dendangkan Syair Seri Mahsuri. Awak scan je QR code tu kalau ada buku lah. Lagi mudah untuk awak dapatkan video dia. Ustazah try present sekarang. You nampak tak? You nampak kan? Ustazah sekat-sekat. Tersekat. Sekejap ya. Tersekat kejap. Ustazah lihat dulu yang ni. Okay, awak tengok pada skrin ni yang Ustazah share. Ustazah try
scan QR code dia dan Ustazah akan buka video dia. Sekejap Ustazah pasang dekat handphone untuk awak dengar dia punya ni. Syair Seri Mahsuri Irama Syair dan Setia. Dengar tak suara dia? Seri Mahsuri, Seri Mahsuri nama diberi. Pasukan kompak sedia berperang. Lelaki wanita tegak berdiri. Pakaian indah, cantik berseri. Dengar tak dia punya video? Ni suara. Dengar tak semua? Seragamkan putih tengok sebutan. Cepat belajar, bukan kesepakatan. Terus berkembang seri Mahsuri. Irama baharu, sentiasa cantik. Bukan bersenang hati. Tiada rumusan, ikhlaskan diri. Hebatnya kompak tiada tandingan. Kini bukan lagi angan-angan. Paduan kompak kekuatan tangan. Kesatuan hati jadi gabungan. Okay, Ustazah mainkan balik untuk yang Syair Seri Mahsuri. Awak dengar baik-baik ayatnya. Kalau ada buku, awak rujuk kepada buku sambil dengan nyanyian dinyanyikan oleh video yang Ustazah akan playkan. Syair Seri Mahsuri Irama Syair dan Setia. Seri Mahsuri nama diberi. Pasukan kompak sedia berperi. Lelaki wanita tegak berdiri. Pakaian indah, cantik berseri. Petanglah minggu terdengar tautan. Ilmu dicari si anak watan. Seragamkan bunyi tengok sebutan. Cepat belajar, berkat kesepakatan. Terus berkembang seri Mahsuri. Irama baharu, sentiasa dicari. Terima undangan bersenang hati. Tiada rumutan, ikhlaskan diri. Hebatnya kompak tiada tandingan.
bukan lagi, kini bukan lagi angan-angan. Paduan kompak kekuatan tangan. Kesatuan hati jadi gabungan. Okay, itu adalah antara bait-bait ayat yang dinyanyikan atau disyairkan oleh untuk syair Seri Mahsuri lah. Okay, untuk Ustazah nak tanya, dengar jelas tak video audio yang Ustazah mainkan tadi? Jelas tak semua? Dapat dengar tak audionya? Deniz Reza, Deniz Ujang. Okay. Ustaz, saya dengar dekat Google Classroom. Kalau yang tadi boleh pergi ke Google Classroom, awak boleh ambil video yang Ustazah tayangkan tadi. Sebab Ustazah tak dapat tayangkan, sebab dia punya internet tak berapa kuat. Jadi bahan tu awak boleh ambil sendiri dari Google Classroom dan dengar. Boleh? Okay, seterusnya kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Kejap Ustazah masuk dulu. Okay, setakat ni awak rasa boleh boleh tak kalau Ustazah nak minta awak dendankan balik syair tadi? Boleh ke? Boleh tak? Boleh. Okay, boleh. Kalau boleh bagus. Kejap Ustazah tunjukkan lagi slide yang tadi. Okay, kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Ini dah 3 minda. Okay. Ustazah nak Deniz Ujang. Boleh? Syair tadi. Dendangkan. Cuba. Boleh Deniz Ujang? Cuba dendangkan syair tadi. Deniz Ujang. Atau siapa-siapa yang sudi untuk dendangkan syair tadi. Tajuk Seri Mahsuri. Boleh ke tak semua? Malu ke? Malu ke? Dendang tu apa? Maksud melagukan syair. Macam tadi dia menyanyikan syair kan? Jadi awak lagukan syair tu. Boleh? Sekejap Ustazah kena okay. Atau siapa-siapa yang nak cuba? Munsif? Try Munsif? Tak nak? Cuba Audat. Cuba. Munsif ke? Awak baca je, baca. Tak dapat nak dendangkan tak apa, awak baca sahaja rangkap tu. Sebab kita nak tugasan yang kedua awak adalah memberikan maksud daripada sajak yang didendangkan tu. Apa yang idea keseluruhan sajak tu atau syair tu hendak berikan. Dia nak ceritakan tentang apa?
Okay, tak apa. Ustazah pilih nama yang pertama. Audat, baca untuk yang perenggan yang pertama. Baca saja. Tak dapat dendangkan syair, tak apa. Awak baca saja. Sebab kita nak cari idea utama dalam syair yang didendangkan tu. Boleh Audat? Baca saja. Audat? Awak boleh buka mic. Baca saja perenggan yang pertama itu. Seri Mahsuri. Nama dia beri. Pasukan kompan sedia berperi. Lelaki wanita segak berdiri. Pakaian indah cantik berseri. Tak syairkan pun tak apa. Awak baca saja. Sebab kita nak mencari maksud kepada syair tersebut. Okay, Audat. Boleh Audat? Kena berani sikit. Ada siapa-siapa ke yang nak? Okay, cuba baca. Kalau awak tak baca, awak tak akan faham. Takif ke? Munsif. Takif Munsif. Munsif? Okay, semua tak berani Okay, tak apa. Okay, teka minda. Teka minda. Maksud rangkap pertama dalam syair Seri Mahsuri. Okay, rangkap pertama dia. Ustazah baca rangkap pertama. Dan awak pilih jawapan dia. A ke, B ke atau C. Boleh semua? Okay, yang pertama. Seri Mahsuri. Seri Mahsuri nama dia beri. Pasukan kompang sedia berperi. Lelaki wanita segak berdiri. Pakaian indah cantik berseri. Okey. Mana jawapan yang awak rasa betul untuk yang rangkap pertama? Apa yang dimaksudkan dengan syair pada rangkap pertama? Apa yang hendak disampaikan? Awak pilih A, B atau C. Jawapan? Jawapan? Jawapannya Okay, tengok pada rangkap Seri Mahsuri, nama diberi. Pasukan kompang sedia berperi. Lelaki wanita segak berdiri. Pakaian indah cantik berseri. Okay, kalau awak tengok pada jawapan pertama, maksudnya pemain kompang perlu belajar dan bekerjasama untuk menghasilkan paluan yang merdu. Awak rasa tu ke penyampaian yang nak disampaikan pada syair pertama? Sama tak maksud dia? Okay, kalau tak sama, kita pergi kepada B pula. Pasukan kompang boleh terdiri daripada lelaki dan wanita. Mereka memakai pakaian segak dan cantik. Okay, awak fikir. Fikir idea utama yang hendak disampaikan pada rangkap yang pertama. Kalau rasa tak sesuai, pergi kepada nombor 3, iaitu jawapan C. Kehebatan kampun tidak dapat dinafikan kerana paluan kompang memerlukan kekuatan tangan para pemain dan kerjasama antara ahlinya. Okay, antara ketiga-tiga jawapan ni, awak rasa jawapan mana yang paling sesuai? Awak tengok pada rangkap pertama dalam Seri Mahsuri. Yang mana paling sesuai?
A ke B ke atau C? Mana paling sesuai? B. 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 Pasukan kompaun boleh terdiri daripada wanita dan lelaki. Mereka memakai pakaian segak dan cantik. Okey. Jawapan dia betul. Jawapan yang paling tepat adalah B. Sebab apa? Sebab pada rangkap yang pertama sendiri dia bagi tahu pasukan kompang sedia berperi, lelaki wanita segak berdiri. Pakaian cantik, indah berseri. Kalau awak tengok pada gambar pun dia ada kumpulan kompang itu terdiri daripada lelaki dan perempuan. Okey, bagus. Lin Ujang. Seterusnya untuk rangkap kedua. Okey, rangkap kedua. Maksud bagi rangkap kedua. Ustazah baca balik untuk rangkap kedua. Pentanlah minggu terdengar tautan. Ilmu dicari si anak watan. Seragamkan bunyi lenggok sebutan. Cepat belajar berkat kesepakatan. Okey. Petanglah minggu terdengar tautan. Ilmu dicari si anak watan. Seragamkan bunyi lenggok sebutan. Cepat belajar berkat kesepakatan. Okey, rasa-rasa jawapannya apa? Okey, kalau A, pemain kompang perlu belajar dan bekerjasama untuk menghasilkan paluan yang merdu. Okey, kalau B pula, pasukan kompang boleh terdiri daripada lelaki dan perempuan. Mereka memakai pakaian segak dan cantik. Okey, kalau untuk nombor 3 pula, iaitu huruf C, pemain kompang perlu belajar dan bekerjasama untuk menghasilkan paluan yang merdu. Okey, antara ketiga-tiga jawapan ini, yang manakah yang paling sesuai untuk rangkap kedua? B tadi apa? Okey, rangkap kedua Ustazah baca balik. Petanglah minggu terdengar tautan. Ilmu dicari si anak watan. Seragamkan bunyi lenggok sebutan. Cepat belajar berkat kesepakatan. Nah, yang mana paling sesuai jawapannya? Rasa-rasa yang mana? Adakah A, adakah B, adakah C jawapannya? Kalau tengok pada keyword atau kata kunci, seragamkan bunyi, lenggok sebutan, cepat belajar berkat kesepakatan. Okey, kat situ yang mana kesepakatan? Awak cari daripada jawapan A, B dan C, yang mana awak rasa ada kesepakatan. Yang mana satu? A. A. Okey, sebenarnya huruf A dengan C tu adalah jawapan yang sama. Ustazah terbagi dua jawapan. Jawapan yang sama. Jadi jawapannya adalah huruf A dengan C. Okey, bagus Cik Nurjang. Jawapan yang tepat. Okey, yang lain tak nak cuba ke? Cuba jawab. Okey, kita akan pergi kepada soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Teka minda maksud rangkap ketiga dalam syair Seri Mahsuri. Ustazah baca untuk yang syair ni. Syair ketiga, terus berkembang si Mahsuri. Irama baharu sentiasa dicari. Terima undangan berselang hari. Tiada rungutan ikhlaskan diri.
Okey, yang mana awak rasa jawapannya adalah yang sebetulnya? Adakah jawapannya A atau B atau C? Yang mana yang sebetulnya? Jawapan? C. C. Kehebatan kompan tidak dapat dinafikan kerana paluan kompan memerlukan kekuatan tangan para pemain dan kerjasama antara ahlinya. Mutamat ke jawapan awak untuk yang C? Betul? Betul. Anda pasti? Pasti. Sangat-sangat pasti? Pasti. Betul ni, huruf C. Biar betul. Betul ke? Kata-kata. Sempat lagi kalau nak tukar jawapan ni. Pernah Ustazah terangkan kalau awak pilih C. Biar betul C. Cepat, pilih. Yang mana satu? Okay, tengok keyword yang Ustazah terangkan. Keyword dia adalah pada perenggan ke-3 dan ke-4. Okay, kalau untuk yang siapa main apa tu? Siapa main apa tu? Okay. Kalau untuk yang perenggan ke-3, Ustazah baca balik. Awak dengar baik-baik, buka telinga awak luas-luas, kena pasti ayatnya, kena pasti maksudnya. Okey, untuk yang ke-3, terus berkembang seri mahsuri, irama baharu sentiasa dicari. Terima undangan berselang hari, tiada rungutan ikhlaskan diri. Keyword dia pada perenggan pada baris ke-2 dan pada baris ke-3 dan ke-4. Terima undangan berserang hari, tiada rungutan ikhlaskan diri. Okey, rasa-rasa dalam jawapan A, B dan C itu yang mana ada perkataan terima undangan. Terima undangan. Keywordnya terima undangan. Yang mana satu? Yang satu, terima undangan. Adakah pada nombor A? Adakah pada nombor B? Huruf A? Adakah pada huruf B? Adakah pada huruf C sendiri? Terima undangan. Terima undangan. C lagi. Jelas. Betul ke C ni? Awak ni tengok betul-betul, betul ke huruf C? Kalau yang tadi menghasilkan paluan yang merdu. Yang tu dah ada untuk nombor 2, jawapan nombor 2. A tu dah ada untuk jawapan nombor 2. Tinggal sekarang ni pilihannya tinggal B dengan C sahaja. B dengan C. Sebab huruf A kan kita dah pilih untuk nombor 2. Jawapan dia, pemain kompan perlu belajar dan berkesan. B? Ya, betul. Akhirnya.
kebiasaannya pasukan kompang akan diundang. Okey, tengok ni perkataan diundang dalam majlis-majlis tertentu seperti perkahwinan. Okey, kenapa Ustazah suruh awak cari keyword? Sebab dalam jawapan ni dah ada keyword dia. Kalau untuk yang perenggan ketiga tadi, terima undangan berselang hari kan? Kalau tengok pada jawapan nombor B tu, kebiasaannya pasukan kompang akan diundang dalam majlis-majlis tertentu seperti perkahwinan. Jadi senang tak untuk awak kena pasti mana satu jawapan dia? Senang kan? Cuma awak kena kena pasti keyword dia je lah. Kata kunci dia. Okey. Seterusnya, teka minda maksud rangkap keempat dalam syair Seri Mahsuri. Okey. Untuk yang tu, Ustazah baca untuk perenggan yang keempat. Hebatnya kompang tiada tandingan, kini bukan lagi anganlah angan. Paluan kompang kekuatan tangan, kesatuan hati jadi gabungan. Okey. Antara jawapan A, B dan C. Kalau A, pemain kompang perlu belajar dan bekerjasama untuk menghasilkan paluan yang merdu. Kalau B, kebiasaannya pasukan kompang akan diundang dalam majlis-majlis tertentu seperti perkahwinan. Kalau C, kehebatan kompang tidak dapat lagi dinafikan kerana paluan kompang memerlukan kekuatan tangan para pemain dan kerjasama antara ahlinya. Ingat cari keyword dia. Keyword dia pada perenggan ke-3 dan ke-4. Rangkap ke-4, perenggan 3 dan ke-4. Yang mana satu jawapan dia? Mana satu jawapan dia? Adalah jawapannya adalah Jawapannya adalah? C. C. Anda pasti? Jawapan anda dah muktamad? Tak nak tukar dah? Tukar pula. Okey. Ini tidak pasti namanya. Jawapannya Jawapannya? Okey, jawapannya? A lah, A. A. Betul? Audat? Tamat. Oh, tamat. Okey. Daniel Ujang A. Audat? Audat. Audat. Jawapan? Audat. Audat. B. B, betul B. Munsif. Okey. Munsif. Munsif jawapan Munsif. C. C. Munsif C. Audat B. Danish Ujang A. Reza? Bini Reza? Yang sama juga. A, B ke C? Yang mana yang satu? Saya dah A. A saya lah. Danish Reza. Apa yang A juga ke? A ke C ke B? Mana jawapan awak? B. Audat B. Yang lain? Reza. Yang lain? A pula. Semula. Pilihlah. Okay, awak rasa yang sebetulnya.
Keputusan awak dah muktamad. Okey. Deni Reza tak muktamad lagi ke? Yang lain muktamad dah. Deni Syujang muktamad A juga ke? Salah. Keputusan muktamad juga? A juga? Saya nak tukar dah, betul ni? Okey, betul. Muktamad juga? Ya, betul. B. Oh, B pula. Okey, B. Munsif. Masih lagi dengan C awak ke? Keputusan muktamad ke? Huruf C tu? Jawapannya? Masih? Munsif. Muktamad juga? Munsif. Okey, jawapan yang sebetulnya adalah huruf C. Ya. Huruf C lah sebetulnya. Tengoklah. Kan Ustazah dah bagi tahu dia punya keyword dia. Awak tengok pada rangkap ketiga dan keempat. Kalau awak perhatikan pada rangkap ketiga dan keempat. Okey, untuk rangkap ketiga, baris ketiga dan keempat ni, paluang kompang kekuatan tangan, kesatuan hati jadi gabungan. Okey, dalam banyak-banyak satu A, B, C ni yang ada keyword yang sama dengan rangkap keempat adalah pada huruf C. Kehebatan kompang tidak dapat lagi dinafikan kerana paluang kompang memerlukan kekuatan tangan para pemain dan kerjasama antara ahlinya. Jadi sebegitulah jawapannya. Okey, sekarang ni antara keempat-empat rangkap yang Ustazah dah terangkan tadi berserta dengan maksud. Okey, sepanjang penerangan Ustazah, awak rasa senang ke tidak untuk awak kena pasti idea utama daripada syair itu sendiri? Senang ke susah? Senang kan? Senang. Ada yang senang, ada yang susah? Okey, tak apa. Ada yang senang, ada yang susah tu adalah sesuatu yang bagus. Sebab bila senang sahaja, awak tak akan dapat ilmu yang baru. Tetapi bila ada sesuatu yang susah, awak akan belajar ilmu yang baru. Sebab nanti awak kena cari, awak kena bertanya dekat ustazah. Jadi awak akan dapat ilmu yang baru. Jadi sesuatu yang senang dan susah itu perkara biasa. Bila senang, awak akan dapat buat. Bila susah, awak tak dapat buat. Tetapi bila tak dapat buat, awak terus bertanya dengan ustazah. Jadi awak akan dapat sesuatu yang baru. Okey. Kita dah selesai teka minda untuk maksud idea keseluruhan syair Seri Mahsuri. Jadi, kita ada lagi 3 minit sebelum ustazah habiskan kelas ustazah. Cuma ustazah nak tanya. Tadi awak dah dapat tangkap kan irama syair Seri Mahsuri, betul tak? Dapat tangkap belum lagu? Macam mana dia dilagukan untuk syair Seri Mahsuri? Dapat lagi lah. Tu cuba siapa yang nyanyi tadi tu? Saya tak dengar. Sekali lagi. Macam sedap ke suara? Sekali lagi. Munsif Munsif. Tak apa, Munsif Ustazah nak awak punya video ada dekat Ustazah. Pastikan awak rakam video awak untuk syair Seri Mahsuri. Siapa? Deni Syujang Ustazah tak nampak muka awak. Sekolah. Itu siapa? Lepas tu siapa yang nyanyi tadi? Tak apa. Tak apa. Sebab ni. Oh, ya ke awak ke? Oh, patutlah sedap. Okey. Tak apa. Untuk yang tu,
Untuk video tu Ustazah nak awak rakam dulu. Kalau rasa tak berapa nak ikut lagi irama dia, awak dengar balik irama Sri Mahsuri tu dekat buku teks awak, kalau ada buku teks lah. Paling senang untuk awak buat adalah scan QR code ni. Kat dalam buku muka surat 10 ni ada QR code untuk awak scan untuk dapatkan video, audio syair Sri Mahsuri. Dan kalau rasa gabra atau nervous ke apa untuk awak nyanyikan tu, praktis dulu depan cermin. Bila dah ada keyakinan untuk rekod tu, baru awak rekod. Tak apa, Ustazah yang ni Ustazah bagi masa 3 hari. Sampai hari Khamis. Yang tu tarikh terakhir untuk awak bagi tugasan awak untuk rakaman syair Sri Mahsuri. Boleh semua? Ada berani tak? Berani tak dengan cabaran Ustazah ni? Semua kena berani. Kena ada, bagus. Kena ada keberanian. Cabar, Ustazah cabar, jadi awak kena berani untuk lakukan sesuatu yang Ustazah berikan tugasannya. Kenapa munsif untuk, rasanya munsif boleh je tadi. Nak dendangkan. Okey. Jadi setakat itu saja kelas daripada Ustazah. Ustazah harap nanti awak okey, bagus munsif. Jadi Ustazah harap awak boleh buatlah rakaman tu. Ustazah bagi masa untuk submit sampai hari Khamis ni. Kalau ada apa-apa masalah, awak boleh hubungi Ustazah direct melalui WhatsApp atau Google Classroom. Boleh semua? Boleh semua? Okey, kalau tak ada apa-apa, Ustazah akhiri kelas Ustazah dengan ucapan terima kasih dan selamat maju jaya. Itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.